Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Terutama Presiden Persekutuan Rusia, Ketua-Ketua Negara, Tuan-Tuan Yang Terutama serta hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia dan pihak penganjur kerana sudi mengundang saya untuk menyampaikan ucap tama pada majlis plenari bagi Forum Ekonomi Timur edisi ke-7 pada tahun ini. Forum ini bertujuan menyokong pembangunan ekonomi Timur Jauh Rusia dan peluang untuk memperluaskan kerjasama antarabangsa di rantau Asia Pasifik. Saya ingin menzahirkan kegaguman dan rasa hormat terhadap Presiden Putin dan kerajaan Rusia yang secara konsisten dalam membangunkan wilayah Timur Jauh yang kaya dengan sumber asli seperti mineral, minyak dan gas. Jika kita lihat, memang terlalu banyak potensi yang boleh diterokai di wilayah ini dan saya berharap agar Malaysia dapat menjadi sebahagian daripada rakan kongsi bagi mencapai visi pembangunan yang pesat, seimbang dan inklusif di wilayah Timur Jauh dan Vladivostok ini. Hadirin yang saya hormati sekalian, dunia sedang berdepan dengan pelbagai cabaran, daripada ketidaktentuan ekonomi, kesihatan awam, geopolitik sehingga ke perubahan iklim. Ancaman ini memberi impak tidak terjangka kepada dunia dan masyarakat antarabangsa. Wajar memberi perhatian kepada isu-isu keselamatan bukan tradisional, terutamanya security makanan. Satu perspektif yang menyeluruh terhadap pelbagai jenis ancaman keselamatan sejagat perlu diambil kira supaya suatu penyelesaian bersifat komprehensif dapat dirangka dan dicapai secara bersama. Kestabilan politik dan ekonomi di peringkat antarabangsa adalah penting untuk dunia terus bergerak ke hadapan. Namun demikian, persepsi ketidaksamarataan atau perceived imbalances baik dari segi kuasa politik, kuasa ekonomi mahupun tahap pembangunan yang jauh berbeza di antara negara dan di antara rantau berlainan perlu diakui dan ditangani dengan berhemah, terutamanya oleh kuasa-kuasa besar selaku pemain utama politik dan ekonomi di peringkat antarabangsa. Oleh yang demikian, sebarang penyelesaian yang mahu dicari tidak sepatutnya hanya menguntungkan satu pihak semata-mata, tetapi seharusnya melibatkan semua pihak. Negara-negara yang masih percaya pada hegemoni akan hanya mewujudkan perbalahan, ketegangan dan ketidakstabilan dalam aspek politik dan sosial. Manakala dasar sekatan sehala ataupun unilateral sanction yang diperkenal kuasa-kuasa besar dunia telah mengakibatkan ketidakstabilan rantaian bekalan dalam meneruskan pengoperasian sektor pembuatan. Hadirin yang dihormati sekalian, dunia hari ini sedang bergerak ke arah multipolar yang membawa bersama ancaman serta peluang yang wajar dimanfaatkan oleh semua pihak. Semua negara harus dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan pengagihan kuasa baru dalam mencorak masa hadapan yang lebih makmur, mampan dan saksama. Dari perspektif Malaysia, tiada negara yang boleh hidup secara terasing. Oleh itu, Malaysia sentiasa mengamalkan sikap mesra dan terbuka untuk menjalinkan persahabatan dengan mana-mana negara. Bagi kami, setiap negara bangsa perlu berani mengorak langkah ke arah mewujudkan dunia multipolar yang aman damai, menghormati diplomasi antarabangsa dan mewujudkan hubungan sejahtera sejagat. Melihat dari sudut ekonomi dalam dunia multipolar ini,
terdapat beberapa negara muncul sebagai kuasa ekonomi baharu. Beberapa yang lain pula sedang bergerak ke arah menjadi pemangkin pertumbuhan tambahan, manakala ada yang berusaha untuk mencapai potensi dalam sistem baharu ini. Menjelang tahun 2040, negara-negara Asia dijangka menguasai separuh daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta 40% daripada kuasa beli global ataupun global consumption, dan sebahagian besarnya berasal daripada negara-negara Asia Tenggara. Hampir 60% daripada perdagangan di Asia adalah di kalangan negara-negara Asia sendiri. Ini jelas membuktikan bahawa Asia mampu mempengaruhi trend atau arah aliran perdagangan dunia dengan mengambil pendekatan bersifat serantau. Selain itu, pelaksanaan inisiatif kerjasama ekonomi seperti Perjanjian Kerjasama Komprehensif Serantau ataupun RCEP, Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik ataupun CPTPP, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik ataupun APEC telah mewujudkan kawasan perdagangan bebas meliputi sebahagian besar daripada ekonomi global. Di peringkat serantau, Malaysia berpegang teguh kepada prinsip kepaksian ASEAN ataupun ASEAN Centrality serta prinsip-prinsip asas seperti saling bekerjasama, menghormati kedaulatan negara serta semangat membantu negara-negara anggota bagi mencapai keamanan dan kemakmuran serantau. Sebagai salah satu negara pengasas perkumpulan ASEAN, Malaysia akan terus memainkan peranan penting dalam pembinaan komuniti ASEAN dan integrasi serantau. Justru adalah menjadi harapan Malaysia agar semua rakan dialog ASEAN memberi perhatian dan menghormati prinsip ini. Malaysia juga mengalu-alukan platform yang telah disediakan oleh negara-negara anggota BRICS, iaitu Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, dalam menyuara pendirian serta pandangan tentang situasi atau perkembangan mutakhir berhubung agenda pembangunan sejagat. Akhir kata, ingin saya tekankan, Malaysia kekal komited untuk terus maju ke hadapan bersama-sama negara-negara di dunia dalam mencari kaedah terbaik bagi menangani cabaran masa kini secara lebih bermakna. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.